Pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah satu pepatah-pepatah orang dulu-dulu yang mengatakan, pandai-pandai pun kita melompat, akhirnya kita akan jatuh juga. Hari ini Zahid bakal terima satu kejutan daripada bekas Perdana Menteri Ismail Sabri. Dan hari ini juga Zahid tidak berpuas hati karena ia digesahkan untuk meletakkan jawatannya sebagai Presiden UMNO. Namun apa yang dikatakannya, mengapa saya seorang saja yang perlu meletakkan jawatan kerana disebabkan kekalahan UMNO pada PRU15 lalu. Itu yang dilontarkan Zahid Hamidi baru-baru ini. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan yang terhangat pada hari ini, mohon kiranya bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Terima kasih. Isu yang tergempar pada hari ini saya ambil daripada Agenda Daily. Ianya bertajuk, kalah teruk PRU15, Zahid salahkan Ismail Sabri pemimpin negeri. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut menyalahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, Yaakob, beberapa pemimpin lain, termasuk di peringkat negeri susulan kekalahan UMNO yang sangat-sangat teruk pada pilihan raya umum ke-15. Katanya Zahid, kenapa saya seorang sahaja yang perlu meletakkan jawatan kerana kekalahan UMNO dalam PRU15 lalu? Itu sambil menegaskan bukan beliau saja yang sewajarnya perlu dipersalahkan. Menurutnya, Ismail Sabri juga perlu bertanggungjawab terhadap keputusan PRU15 yang menyaksikan UMNO mengalami kekalahan sangat-sangat teruk, paling teruk pada PRU15. Ahli Parlimen Bura yang juga naib Presiden UMNO itu adalah poster boy yang sekiranya UMNO menang PRU15 akan dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10. Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan, Datuk turut mendakwa kegagalan UMNO meraih undi anak muda disebabkan sabotaj dalam parti tersebut. Katanya, selepas PRU15 tiada siapa yang mahu bertanggung jawab. Saya didesak meletakkan jawatan, tetapi kenapa saya seorang saja? Bagaimana pula dengan poster boy kita, Ismail Sabri, ketua-ketua perhubungan negeri, beberapa ketua bahagian dan sayap? Ia adalah tanggungjawab semua orang. Jadi hentikan permainan menyalahkan satu sama yang lain, lakukan beberapa kajian dan bedah siasat tentang sebab aksi kita yang teruk pada PRU15. Kita sebagaimana kalah dalam mendapatkan undi anak muda. Kita UMNO meletakkan hampir 80% calon baharu dan muda, tetapi kita gagal kerana beberapa faktor seperti sabotaj dalaman, katanya Zahid Hamidi. Terdahulu beberapa penganalisis berkata bahawa prestasi buruk UMNO pada PRU15 adalah akibat terlalu banyak pergeseran di dalam parti, khususnya selepas nama-nama calon diumumkan. Menurut penganalisis politik, ketidakstabilan di dalam UMNO juga secara tidak langsung menyumbangkan kepada pengundi Melayu mengalihkan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional PN secara beramai-ramai. PN yang merupakan gabungan Bersatu dan PAS mampu membina naratif yang menarik hati dan minda orang Melayu serta anak muda dengan menggambarkan gabungan itu sebagai barisan konservatif. Pada PRU15 lalu, UMNO menang 26 daripada 120 kursi yang ditandinginya. Keseluruhannya Barisan Nasional hanya menang 30 daripada 178 kursi yang ditandinginya. Isu ini sangat menakjubkan, dan mengapa Zahid Hamidi sahaja yang digasak habis-habisan oleh ahli-ahli UMNO untuk meletakkan jawatannya.
Dan Zahid Hamidi juga menganggap bagaimana juga dengan menteri-menteri yang lain. Dan saya sepertinya tidak mau dipersalahkan mengapa UMNO kalah teruk, dan sepatutnya harus ada kerjasama. Dan bila ada kalah-kalah, kata Zahid Hamidi. Dan perbincangan antara UMNO pada masa kini amat menakjubkan, dan mungkinkah UMNO akan menang besar pada PRN 6 negeri nanti ini? Katanya Zahid, kenapa saya seorang sahaja yang perlu meletakkan jawatan kerana kekalahan UMNO dalam PRU 15 lalu? Itu sambil menegaskan bukan beliau saja yang sewajarnya perlu dipersalahkan. Menurutnya, Ismail Sabri juga perlu bertanggung jawab terhadap keputusan PRU 15 yang menyaksikan UMNO mengalami kekalahan sangat-sangat teruk, paling teruk pada PRU 15. Ahli Parlimen Bura yang juga naib Presiden UMNO itu adalah poster boy yang sekiranya UMNO menang PRU 15 akan dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10. Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan, Dato' turut mendakwa kegagalan UMNO meraih undi anak muda disebabkan sabotaj dalam parti tersebut. Katanya, selepas PRU 15 tiada siapa yang mahu bertanggung jawab. Saya didesak meletakkan jawatan, tetapi kenapa saya seorang saja? Bagaimana pula dengan poster boy kita, Ismail Sabri, ketua-ketua perhubungan negeri, beberapa ketua bahagian dan sayap? Ia adalah tanggung jawab semua orang. Jadi hentikan permainan menyalahkan satu sama yang lain, lakukan beberapa kajian dan bedah siasat tentang sebab aksi kita yang teruk pada PRU 15, kita sebagaimana kalah dalam mendapatkan undi anak muda. Kita UMNO meletakkan hampir 80% calon baharu dan muda, tetapi kita gagal kerana beberapa faktor seperti sabotaj dalaman, katanya Zahid Hamidi. Terdahulu, beberapa penganalisis berkata bahwa prestasi buruk UMNO pada PRU 15 adalah akibat terlalu banyak pergeseran di dalam parti, khususnya selepas nama-nama calon diumumkan. Menurut penganalisis politik, ketidakstabilan di dalam UMNO juga secara tidak langsung menyumbangkan kepada pengundi Melayu mengalihkan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional PN secara beramai-ramai. PN yang merupakan gabungan Bersatu dan PAS mampu membina naratif yang menarik hati dan minda orang Melayu serta anak muda dengan menggambarkan gabungan itu sebagai barisan konservatif. Pada PRU 15 lalu, UMNO menang 26 daripada 120 kursi yang ditandinginya. Keseluruhannya Barisan Nasional hanya menang 30 daripada 178 kursi yang ditandinginya. Isu ini sangat menakjubkan, dan mengapa Zahid Hamidi saja yang digasak habis-habisan oleh parti, oleh ahli-ahli UMNO untuk meletakkan jawatannya. Dan Zahid Hamidi juga menganggap bagaimana juga dengan menteri-menteri yang lain. Dan saya sepertinya tidak mau dipersalahkan mengapa UMNO kalah teruk, dan sepatutnya harus ada kerjasama. Dan bila ada kalah-kalah, kata Zahid Hamidi. Dan perbincangan antara UMNO pada masa kini amat menakjubkan, dan mungkinkah UMNO akan menang besar pada PRN 6 negeri nanti ini? Adakah UMNO akan menguasai 6 PRN yang tidak lama lagi akan diadakan? Oke, baiklah. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Setakat share info ringkas dari saya pada hari ini. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.